محمد صلاة نبشر بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salam perkenalan daripada Ustazah untuk sahabat pencinta Al-Quran. Moga-moga di sini kita berukhuwah, di sana kita akan dihimpunkan semula, insya-Allah. Ala kulli hal, untuk memperkenalkan diri Ustazah, mungkin ada yang dah kenal kan. Okey, ala kulli hal Ustazah perkenalkanlah juga diri Ustazah. Nama yang alhamdulillah nama yang diberikan adalah Suraya binti Muhammad. Walaupun dalam IC tu dia tulis Suraya kan, sebab Ustazah ni pada first time masa Ustazah pergi ke Jordan dulu, masa pensyarah tu panggil Suraya atau Surya atau Suraya. Subhanallah. Pensyarah Arab tu dia perjelaskan, awak sebenarnya nama apa ni? Dia tanyakan. Okey, kalau Surya maknanya Syria, menunjukkan nama makna, atau nama awak adalah Suraya menunjukkan tentang nama bintang. Okey, atau Suraya, tak ada apa-apa, dia kata okey. Jadi dengan sebab itu kita akan menyebut tentang nama kita adalah Suraya. Cuma orang Melayu dia tak sebut huruf tha tu kan. Biasanya akan sebut Suraya, Suraya, Suraya. Okey. Alhamdulillah, Ustazah lahir pada tahun 75 dan tahun ini alhamdulillah Allah masih memberikan nyawa pada Ustazah sehingga 48 tahun. Okay? Bersamaan dengan birthday Nabi Isa alaihi salam 25 Disember. Okay? Ustazah memulakan pengajian Ustazah dan Ustazah tinggal di Terengganu, dan daripada awal Ustazah Sekolah Menengah Agama Setiu, kemudian melanjutkan pelajaran ke Sekolah Menengah Agama Atas Sultan Zainal Abidin dan mengambil sijil 4 Thanawi, dan selepas itu Ustazah sambung pengajian ke Jordan dalam bidang pengajian bahasa Arab dan kesusasteraan Arab. Kemudian Ustazah balik ambil master dekat Universiti Malaya dalam pengajian bahasa moden perkhususan bahasa Arab. Stop dekat situ, dan Ustazah tak bekerja mana-mana, melainkan Ustazah menjadi penceramah lah untuk memenuhi keperluan kuliah-kuliah muslimat. Okey tak? Sampai ke sekarang selepas daripada PKP, dengan sebab tidak ada kuliah secara fizikal masa PKP tersebut, Ustazah pun balik kampung jaga mak, dan sekarang Ustazah mendirikan sebuah tempat pengajian yang Ustazah namakan dia sebagai Tarbiyah Stay. Untuk pengkhususan kepada Quran, Ustazah mewujudkan iaitu klinik Al-Quran. Subhanallah. Inilah dia yang Ustazah laksanakan sekarang. Dan alhamdulillah Allah mengundiakan kepada Ustazah 8 orang cahaya mata, dan yang sulung sekarang sedang berjuanglah untuk mengambil peperiksaan SPM, dan yang bongsu berumur 6 tahun. Wallahu a'lam. Itulah sedikit tentang latar belakang Ustazah. Bukannya hebat sangat pun kan. Okay, sama-sama belajar. Okay, sebab nak duduk dalam kategori iaitu khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Dengan sebab itu Ustazah mengambilkan tentang ilmu yang Ustazah belajar bahasa Arab untuk mendalami Al-Quran. Kerana di sana Ustazah tercetus ataupun Allah membukakan satu ilmu, satu jalanlah kepada Ustazah, subjek yang paling Ustazah minat masa belajar dekat Arab dulu, yang boleh mencetuskan Ustazah jadi minat bahasa Arab. Sebelum ini walaupun dah lama Ustazah belajar bahasa Arab, tapi Ustazah tak minat belajar bahasa Arab sebenarnya. Namun ada satu masa Allah cuit hati Ustazah, iaitu subjek balaghatul Quran, balaghah Al-Quran, keindahan Al-Quran. Dan kerana itulah Ustazah tercuit hati dan terus meneroka untuk memahami Al-Quran dari sudut keagungannya. Dan apabila balik selepas habis master, Ustazah mengambil sijil iaitu pembelajaran bagaimana tadabbur dan tazakkur Al-Quran di bawah akademik Sinergi Ikhlas. Okay, wallahu a'lam. Okay, itulah sedikit daripada Ustazah, dan inilah yang Ustazah sedang laksanakan.
InsyaAllah pada hari ini, Ustazah kan, kalau Ustazah buat kuliah, Ustazah suka orang buka gambar. Sahabat-sahabat mungkin biasanya sebab Ustaz yang mengajarkan, jadi tak adalah buka-buka gambar. Yelah, takkan kita nak tunjuk muka kita, kan, bahan tontonan untuk Ustaz-Ustaz pula kan. Ustaz pun manusia juga yang ada hati dan perasaan, ada nafsu kan. Tapi ini Ustazah, jadi Ustazah minta yang depan Ustazah ni semua perempuan-perempuan kan. Jadi Ustazah rasa seronok kalau Ustazah nampak muka. Kalau tidak Ustazah jadi mengantuk. Rasa macam cakap seorang-seorang je. Okey, terima kasih yang bagi sokongan buka gambar. Barulah seronok nak berkenalan kan. Subhanallah. Okey, untuk pertama kalinya kita tak tahu mungkin akan ada pertemuan seterusnya wallahu alam kan. Tapi tajuk yang Ustazah nak bawa kepada sahabat-sahabat adalah analogi daripada Al-Quran. Apa makna analogi? Iaitu perumpamaan. Yang Allah apabila dia nak bercakap dengan kita sesuatu yang abstrak, sesuatu yang sangat mendalam tetapi mengikut kadar ilmu masing-masing. Jadi caranya adalah menggunakan analogi. Sebab untuk memahami analogi, dia bukan sama level semua orang. Betul tak ni? Takkan sama. Ada orang memahami analogi ni tahap tu saja. Ada orang memahami tahap ini. Contoh orang kata kat kita. Ya, orang kata kat kita kan, cuba cepat sikit buat kerja tu, macam itik je. Dia sebut kalimat ni macam itik, kan tak? Ada orang dia kata, apa bagus apa itik tu. Sebab apa? Apabila dia nak buat kerja kan, ramai-ramai, dia nampak macam-macam tu. Jadi dia tak faham lah istilah yang orang sebut, ceritanya tentang bak lembab dia buat kerja tu, lambat berjalan, bukannya macam kucing lari laju ke, tapi itik jalan lambat. Tapi apabila dia cara memahami itu saja. Oleh sebab itu Allah nak melihat kepada kita sejauh mana kita memahami analogi daripada Allah. Jadi untuk memahami itulah kita kena ada kepelbagaian ilmu. Bukan hanya satu aspek semata-mata. Makin kita kaji, makin banyak ilmu kita, makin fahamlah kita tentang setiap analogi. Jadi apa yang Ustazah nak highlightkan ini, setakat apa yang Ustazah fahamlah. Faqidu syai' la yu'ti. Kamu hanya boleh bagi setakat apa yang kamu ada. Faqidu syai', apa yang kamu tak ada, kamu tak boleh bagi ke orang. Betul tak? Kita hanya boleh beri kepada orang apa yang kita ada. Kalau kita ada cinta, kita boleh bagi cinta pada orang. Kalau kita adalah hati yang busuk, kita akan bagi hati yang busuk kepada orang. Sebab ini adalah yang orang boleh baca siapa kita melalui percakapan. Setuju tak? Setuju kan? Kalau orang tu sakit hati, dia akan bercakap tentang sakit hati je. Orang pun boleh tahu bahawa orang ni sedang sakit hati. Sebab dia bercakap tentang sakit hati je sangat. Setiap kali dia bercakap dengan kita, dia menyakitkan hati kita. Jadi kita boleh faham, hati dia sedang sakit. Kalau orang bercakap dengan kita dalam keadaan dia sangat happy. Sekejap tak sedar. Handphone Ustazah nak habis bateri. Okay, kalau orang tu bercakap dengan kita sangat happy, ada gembira, itu melambangkan apa? Hati dia sedang gembira. Walaupun dia tak cakap. Tapi kita dapat melihat air muka, cara berkomunikasi. Okay, sekarang kita melihat dalam surah Al-A'raf ayat 176. Sahabat-sahabat boleh buka Al-Quran sebab namanya sahabat pencinta Al-Quran. Pasti depan sahabat-sahabat ni semua ada Al-Quran. Betul tak? Semua ada Al-Quran di hadapan. Ada yang nak ambil Quran kat belakang kan. Semua subhanallah, hebat semuanya. Okay. Alhamdulillah. Jadi Ustazah sangat mengharapkan sahabat-sahabat jangan guna Quran dalam handphone. Sebab apabila kita tatap Al-Quran, pahala dia berbeza. Sebab apabila kita tengok Al-Quran dalam handphone, namanya melihat handphone. Dia tak panggil melihat Quran. Tapi apabila kita melihat mushaf, bermakna kita sedang melihat Al-Quran. Mushaf Al-Quran. Memandang mushaf Al-Quran menjadikan satu pahala kepada kita. Sebab tu biasakan diri kita ni apabila buat rujukan, buat apa, tengoklah mushaf kan. Jadi dalam surah Al-A'raf ayat 176. Okay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawah
Famathaluhu kamathalil kalb in tahmil alaihi yalhath atau tatrukuhu yalhath. Dzalika mathalul qaumil ladzina kadzabu biayatina. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Apa maksudnya? Kita tengok. Walau syi'na, dan sekiranya kami kehendaki, la rafa'nahu biha, kami pasti akan angkat martabat dia lebih tinggi. Walakinnahu, tetapi dia tu akhlada ilal ardi. Dia cenderung ataupun dia kekalkan kepada bumi, wattaba'a hawa, dan dia mengikuti hawa nafsu. Maksudnya apa dia? Kecenderungan yang ada pada dia ada kecintaan kepada dunia. Ardun di sini maknanya dunia. Akhlada maknanya khaldun ni maksudnya kekal. Khaldun maknanya khalidina fiha, kekal. Maknanya dalam diri dia tak berubah. Dulu, kini dan selamanya, matlamatnya adalah dunia. Itu maksud dia. Hidupnya matlamatnya adalah dunia. Wattaba'a hawa, dan dia akan mengikuti hawa nafsu mereka. Mereka famathaluhu, inilah dia analogi Allah. Cara nak faham macam mana orang yang mencintai dunia dan mengikuti hawa nafsu untuk kepentingan dunia. Famathaluhu, seumpama Allah kata kamathalil kalbi, seperti anjing. Kita suka tak kalau orang umpama macam tu? Orang sebut bodoh macam lembu pun kita kecil hati. Betul tak ni? Kecil hati. Tetapi bayangkan Allah bagi tahu kamu ni cinta dunia macam anjing, Allah sebut. Itu bahasa kita kata bunyi kasar. Ya, memang bunyi dia macam kasar, tapi ini adalah Allah yang nak sentap hati kita biar kita terasa kasar agar kita berubah. Kalau tak terjentik hati tu, tak berubah, tak apa. Macam anak kita lah kan. Kita cakap elok-elok, pergilah solat. Dah okey. Senyum je. Tengok dah hampir nak masuk asar tak solat lagi. Agak-agak pada masa tu apa yang kita buat? Cakap lembut lagi ke? Ke cakap kasar? Masih cakap kasar. Paling tidak pun mungkin kita rotan. Jadi dia pun dengar suara cakap kasar tu, cepat-cepat dia pergi kan? Maksudnya lalu bertindak. Jadi Allah ada tempat yang dia beri analogi yang sangat lembut. Tapi ada ketika Allah memberikan analogi yang sangat keras untuk menyentap hati manusia supaya betul-betul ambil peringatan. Kalau kamu tak nak diumpamakan seperti anjing, jangan buat perangai macam ni. Allah Akbar. Kalau tidak, pada pandangan Allah, kamu tak ubah macam anjing. Jadi apabila kita nak memahami analogi, apa perlu kita buat? Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa kenal diri dia, dia boleh kenal Allah. Itulah bermula episod ahli-ahli tasawuf menggunakan menggunakan statement tu. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa kenal diri dia, dia boleh kenal Allah. Maksud kenal macam mana? Sekarang ni kamu suka tak kalau kamu ibaratkan dengan anjing? Suka ke tak suka? Kalau tak suka, bayangkan Allah menganggap kamu seperti anjing kalau kamu bersikap seperti ini. Bukan orang yang anggap kamu macam anjing ni, Allah yang anggap kamu macam anjing. Agak-agaknya kita reda tak kalau anjing datang naik atas rumah kita, duduk atas sofa? Suka ke tak suka? Mestinya dihalau. Jadi bayangkan kalau kita pergi kepada Allah, pergi menghadap dengan Allah, tapi Allah anggap kita ni macam anjing. Agak-agak macam mana? Allah halau kita keluar. Na'udzubillah min dzalik. Itu benda kita kena imagine. Itulah analogi, dia sangat terikat, sangat berkait rapat dengan imajinasi. Dia kena imagine. Kalau orang tu tak imagine, dia akan anggap seperti angin lalu sahaja analogi yang telah Allah bawa. Jadi sekarang kita kena menggunakan kekuatan imagine untuk memahami analogi. Masa kita sampai berapa? 1 jam kan? Kena tanya dulu. Kalau tidak Ustazah ni bukan boleh. Betul Ustazah. 10.20 tu ada lagi kuliah duha kita. Itulah kita tanya. Kalau tidak dia kata saya tengok tak sempat habis. Hebat sahabat pencinta Al-Quran ni, setiap saat habis kuliah, lepas kuliah, sentiasa menyediakan kuliah-kuliah kan. Allahu Akbar. Okay. Dia kata tak ubah seperti anjing. Dari aspek mana? Dia kata
in tahmil alaihi, jika diberikan kepadanya, yalhath, okay, dia menjulurkan lidahnya, au tatruhu, ataupun kalau kamu tinggalkan dia, yalhath, dia terjelaikan lidahnya. Maksudnya kalau kamu bagi dia makan sampai dia kenyang pun dia jelai lidah, dia lapar pun dia jelai lidah. Maksudnya apa maksudnya? Dia punya cintanya kepada dunia tak pernah puas. Tak pernah puas Allah nak bagi tahu. Okay. Kalau kamu halau dia pun, dia jelai lidah. Tak? Kalau kamu tinggal dia macam tu pun, dia jelai lidah. Ya Allah, Ya Rahman. Zalika mathalul qaum. Tak ubah seumpama ini satu kaum. Alladzina kadzabu biayatina. Allah pun jelaskan, takut-takut kamu tak faham. Iaitu orang yang apabila dia mendustakan ayat-ayat kami. Allah, kita bawa pada mereka cerita ayat Allah pun, dia buat tak indah. Kita tak cakap pun dia tak edah. Apa yang dia hanya ada? Pandangan matanya, hatinya hanya inginkan dunia. Matlamatnya adalah dunia. Mencari kesenangan dunia. Macam tu. Simple untuk kita nampak. Ada orang kan apabila kita pergi kan membeli, contohnya dekat kedai. Kita kata bolehlah bagi kurang sikit. Contohnya kan. Oh, kerana dia minta aku bagi. Sebab apa? Sebab dia nak duduk pada ranking orang yang mengembirakan hati orang lain. Memenuhi impian orang lain. Jadi dia bagi kurang sebab apa? Sebab orang tu minta. Aku nak duduk pada tempat yang mengembirakan hati orang. Subhanallah. Hebat. Tapi ada orang yang dalam otaknya adalah matlamatnya dunia. Apa dia cakap? Tak boleh. Ni dah habis dah ni. Kita pun nak untung. Kenapa tak? Dia akan bagi alasan demi alasan kan? Ataupun dia bagi reason. Sebab apa? Sebab dia hanya melihat dunia. Dia tidak akan melihat akhirat. Orang yang melihat akhirat, dia akan jujur, dia akan melihat, tak apalah, kalau ini bahagian aku, Allah datangkan dia untuk tambah lagi rezeki aku. Kerana apa? Aku telah pun berinfak kepadanya dalam jual beli. Sebab itulah kenapa rezeki Allah berikan 9/10 adalah melalui perniagaan. Kerana dengan perniagaan, tanpa kamu sedar, dalam keadaan kamu sedar, kamu suka ataupun tak suka, dalamnya adanya infak. Sekarang kita nak tengok bagaimana Allah kata faqsusil qasas. Ceritakanlah cerita. Banyak kan? Qasasan ni maknanya jejak langkah. Jadi kamu kena ambil aspek bagaimana, kenapa Allah buat perumpamaan ini adalah seperti anjing, dan kamu kena tengok karakter anjing, macam mana pandangan kamu terhadap anjing, dan apa yang ada kelebihan pada anjing. Semua benda kamu kena belajar tentang anjing. Baru betul-betul boleh mendalami. Jadi kalau kita tengok pada ayat di sini kan, dia dalam Quran bukan sekadar anjing, benda-benda yang Allah buat perumpamaan singa kadang-kadang kan. Okay. Watak-watak yang nak membagi tahu tentang kaitan manusia dengan Al-Quran. Kata watak kambing kan. Jadi dalam ayat ini analogi yang Allah bagi bagaimana seekor anjing akan tunduk dan patuh pada sesiapa yang bagi dia makan. Betul tak? Kita tengok dulu karakter anjing. Kalau sahabat-sahabat ada satu buku tentang haiwan, Al-Hayawanat. Kalau dalam kitab Arab tu ada satu buku Al-Hayawanat untuk cerita tentang pasal binatang-binatang. Jadi dalam bab haiwan ini dia cerita pasal bab karakter anjing. Apa dia karakter anjing? Karakter anjing dia adalah pertama, dia adalah makhluk yang sangat setia. Makhluk yang Allah hadirkan dalam dunia ini sangat setia dan sangat sensitif. Sebab tu dia ambil anjing sebagai untuk kan polis kan, dia panggil apa? Binatang buruan kan. Kalau dia nak buru apa-apa, dia akan bagi anjing tu. Sebab tu dia nak tengok kan, dia nak tangkap penjahat. Cara dia bagi kat anjing macam mana? Macam mana dia nak bagi anjing tu boleh kesan? Pertama, dia letak gambar pada anjing. Anjing suruh dia tengok gambar ni.
Anjing tu tengok gambar dia boleh tahu. Lepas tu dia akan pergi cari orang yang dalam gambar tersebut. Maknanya cekak tak anjing tu? Cekak. Kedua, dia bagi hidung. Dia bagi hidung orang ni, dia tahu bau orang tu. Cekak tak cekaknya anjing. Dan dia sangat setia. Tuan dia kata, okey, jom. Tuan dia macam ni, dia takkan berganjak. Melainkan dia adalah satu makhluk yang Allah cipta patuh kepada Tuan. Kalau kita tak patuh kepada Tuan kita, tak patuh kepada pencipta kita, tak patuh kepada pemerintah kita, kita lebih hina daripada anjing. Sebab karakter anjing yang kita pandang hina tu adalah karakter dia, patuh pada tuan dia. Dia sangat setia. Sangat setia. Itu karakter dia. Kita kena faham dulu. Namun, dalam masa yang sama apabila dia adalah patuh pada tuan dia, ibarat manusia, dia sangat patuh kepada dunia. Jadi dia tak boleh tinggal di dunia. Macam anjing, patuh pada tuan dia. Sebab tu Allah sebut, ada manusia yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Jadi dia setia sangat dengan hawa nafsu. Dalam ayat ni Allah kata bagi tahu apa dia? Iaitu wattaba'a hawah. Kan? Orang yang ikut hawa nafsu. Yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Jadi dia sangat setia. Allahu Akbar. Apa-apa pun dunia nombor satu. Nafsu nombor satu. Sehingga kan mulut dia kata apa? Kalau ikut perut ni kenyang dah. Tapi ikut nafsu teringin nak makan lagi. Makan je lah. Betul tak ni? Melampak je. Itu adalah salah satu ayat dia. Kalau ikut kerja, banyak kerja ni nak buat ni, ya Allah. Tapi dah nak buat macam mana? Ngantuk sangat. Tidur je, lampak lah nak jadi apa pun. Sebab apa? Sebab dia meletakkan hawa nafsu berada di hadapan. Hati-hati. Kan? Itu benda yang kecil baru. Belum lagi benda yang besar. Benda yang besar. Ya Allah, tak boleh, tak sempat ni nak ngaji. Sebab apa ni? Masa ni lah customer ramai. Masa ni lah nak pergi. Masa ni lah sebab nak bersama-sama dengan ahli keluarga. Sebab biasanya hari kita berkumpul ahli keluarga, hari itulah kita jadi solat lambat. Setuju ke tak setuju? Setuju, Ustazah. Padahal berkumpulnya adik-beradik, berkumpulnya anak-beranak, itulah waktu yang paling sesuai untuk kita tunjuk. Kami, wahai Allah, kamu telah ketemukan berkumpulnya di rumah mak ini, ibaratnya kami nak berkumpul semula di dalam syurga. Jadi kita buatlah karakter yang menunjukkan kita nak bertemu balik adik-beradik kita ni dalam syurga. Jadi utamakanlah solat. Buat program, alang-alang semua dah balik, jom kita buat tadarus Quran contohnya. Jom kita baca Quran. Kenapa tidak? Pantang balik adik-beradik, kita nak makan apa? Kat mana kita nak pergi? Jom kita pergi. Kedai mana? Bestnya kedai sini. Ceritanya bertemu kita dalam dunia ni, fikir makan, dan makan. Betul tak? Betul. Betul, Ustazah. Maksudnya memang kita ni sebenarnya nak jumpa balik dalam syurga, nak tunjuk di hadapan Allah. Seronoknya kami bertemu, ya Allah, kerana-Mu, dan semakin kami tunduk kepadamu, atau kita semakin bertemu, semakin kita mencintai dunia. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Sukar. Bukan kata orang lain, Ustazah sendiri pun, Ustazah sebut, betapa sukarnya apabila kita bertemu adik-beradik, kita nak bawa semua sekali adalah ke syurga Allah. Bukan benda yang senang. Sebab tu kita kena bermula. Pantang apabila berkumpul, tak berkumpul pun, benda yang paling highlight kan adalah solat berjamaah. Jom kita solat, dah masuk waktu ni. Okey. Tapi walaupun kita ajak, tak apa lagi lah solat dulu ni, kita dah buat benda lain lagi ni, tak apalah solat dulu. Lala kita solat seorang-seorang. Pada masa kita solat seorang-seorang ataupun hanya seorang dua orang saja yang ikut, pada masa itulah kita akan menangis. Ya Rabb, aku nak adalah pertemuan di dalam syurga-Mu, bukan sekadar pertemuan di dunia ini, wahai Allah. Tolong bantu, wahai Allah. Kalau kami tak mampu untuk solat berjamaah di dunia ini, besar kemungkinan kami juga takkan mampu untuk bersama di dalam syurga-Mu, ya Allah. Cuba luahkan bahasa itu kepada Allah. Pasti
pasti kan kalau kita baca doa itu kuat-kuat lepas solat, yang mendengar adik-beradik sanak beranak anak-beranak kita kan, tersentuh tak hati dia? Pasti dia tersentuh kan? Kami bukan hanya nak bertemu di dalam duniamu ya Allah, tapi kami nak dihimpunkan semula di dalam syurgamu ya Allah. Jadi ini perumpamaan, sebab tu tak pernah puas. Puas tentang mengejar dunia dan mengejar dunia. Kalau kita nak cari kedai yang kita kata, oh kedai ni best lah, kedai ni best. Lepas makan kedai tu nak cari lagi kedai lain kan? Kedai mana lagi best? Sebab mengejar benda dalam nikmat dunia ni tak pernah habis. Macam kita nak jaga rumah lah. Kita punya sayang dekat rumah. Ustazah tanya, apakah kerja yang tak pernah habis? Kerja Kain rumah. baju, pinggang mangkuk, sapu sampah. 3 benda tu tak pernah habis. Kan? Pimai yang tu je kerja kita. Tapi sibuknya kita dengan urusan tu sampai benda lain tak boleh nak buat. Tak pernah habis. Itulah ibarat dunia. Dunia yang kita kejar, macam kita duduk buat kerja rumah itulah. Tak pernah habis. Ya Allah. Tapi hasilnya tak ada apa pun kan? Kemah, tengok-tengok anak balik sekolah. Sepah. Itu je lah. Kemah, pinggang mangkuk, orang lain pergi makan. Penuh. Tidak? Sapu sampah, tengok kanan, berabuk. Itulah dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nak maksudnya dunia. Jadi berhati-hati tentang kecintaan kepada dunia ini. Kan tak? Jangan sampai hawa nafsu kita bermatlamatkan untuk dunia. Jadi berjuanglah. Bukan senang untuk buang dunia daripada diri kita sebenarnya. Bukan senang. Dan jangan sesekali kita menyalahkan ibu bapa kita. Kerana kita telah ada akal untuk membina generasi baru. Untuk membina kita pada hari ini. Jadi kalau mak ayah kita tak bawa kita, jangan salahkan mereka. Mungkin itu yang qadar yang mereka mampu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kemudian kita melihat bagaimana tentang analogi tadi kan. Iaitu Allah menggambarkan anjing ini adalah menunjukkan tentang orang yang berkarakter kan, apa dia, karakter materialistik kan. Dia hanya nak dunia. Jika ada manusia bermentalkan anjing ini, negara akan mudah dijajah. Sebab tu kalau orang nak jajah satu-satu negara, dia akan tengok karakter manusia dalam tu. Cara dia senang je. Dia taburkan dengan kemewahan. Dia bagi semua. Sebab apa? Sebab dia nak jerat orang tu. Dan apabila diorang ni dah rasa terhutang budi, terjerat, lalu oh ini adalah karakter anjing, dia kata. Karakter anjing senang sangat untuk kita cantas. Dia dah duduk dengan kita. Kita nak buat apa pun dia tak kisah. Jadi sekarang masa itulah kita akan rampas negara mereka dari mereka. Jadi hati-hati, jangan sampai kita menjadi manusia bermentalkan anjing. Yang hanya fikir makan minum sahaja. Hanya fikir tentang makan. Hanya orang dah bagi makan kat dia tu pun dia rasa macam puas hati lah kan. Seronok. Contoh Ustazah tengok dekat tempat Ustazah ni kan. Okay. Dia kata anjing. Dia rajin. Mengaji rajin. Kan tak? Sampai tengah-tengah dia mengaji, anjing datang panjat badan dia, kan tak? Naik duduk kat tempat dia. Dia kata anjing ni ada rezeki Allah hantar, dia kata. Apabila kita duduk saja kat rumah, dia kata bukankah orang yang datang rumah kita tak kira siapa pun itu namanya Allah nak tambah rezeki kita, dia jawab. Lalu dia pun bagilah makan anjing. Apabila dia bagi anjing tu makan, anjing tu takkan lari daripada rumah dia. Itu karakter anjing. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi akhirnya anjing tu beranak pinak kat rumah dia. Orang tanya dia kenapa buat macam ni. Dia kena buat macam mana? Tak? Kita hanya buat apa yang Islam suruh, dia jawab. Bagi makan. Tak? Kucing mari pun dia bagi makan, anjing mari pun dia bagi makan. Lepas tu dah anjing tak nak lari. Macam mana duduk membiak kat situ? Ya Allah, ya Rahman. Bukan itu cara yang Islam suruh kita. Memang suruh kita menyayangi binatang. Betul tak ni? Tapi bukan cara macam tu.
Sebab tu kita kena faham karakter anjing, dia akan patuh kepada orang yang bagi dia makan. Dia hanya mengenali kepada orang yang suap dia. Jadi kalau kita hanya mengenali orang yang mensuap, kita tak ubah. Kita ni macam binatang ternak. Allah angkat sedikit martabat. Itu binatang yang kita tak ternak namanya anjing. Dia adalah alat untuk bekerja dengan kita. Tapi Allah sebut ulaika kal an'am bal lahum adall. Okey? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Allah sebut wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum okey. Macam mana ayat dia bunyi? Lahum qulubun la macam ni. Dia ada telinga tapi dia buat tak dengar. Dia ada mata tapi buat tak nampak. Dia ada hati tapi buat tak faham. La yafqahuna biha. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka ini tak ubah, Allah kata, seperti binatang ternak. Bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Itu dia tak sebut karakter anjing tu Dalam bab ayat ini nak cerita orang yang hanya patuh, orang yang hanya tahu makan minum saja, nak pergi kepada orang yang bagi makan, tak ubah macam binatang ternak. Sebab binatang ternak, kita tengok, kita ternak ayam dalam ayam daging contohnya kan, letak dia dalam kandang, dalam reban dia. Dia pandai tak cari makan sendiri? Tak. Dia tunggu makanan daripada kita. Apabila dia besarkan diri dia, macam itulah dia kata orang yang hanya tahu makan minum dalam dunia ni tak ubah macam binatang ternak. Bahkan lebih sesat. Kenapa Allah kata lebih sesat? Sebab mati manusia tak ada nilai pada orang lain. Kalau mati, kita ada orang boleh potong-potong badan kita boleh buat gulai. Tak adanya. Tapi binatang ternak kita bagi-bagi dia makan, kita boleh sembelih, dia boleh makan. Maknanya yang tidak boleh memberikan impak lebih teruk daripada binatang. Binatang boleh juga sumbang sesuatu untuk kita. Dia kata. Allah nak bagi tahu macam tu. Tahu makan minum, tidur saja ni. Tak ubah macam binatang ternak. Jadi menyusahkan kerja orang lain. Na'udzubillah min zalik. Tapi yang Allah sebut hari ni yang kita nak bincang dalam surah Al-A'raf adalah bab anjing. Dia bukan binatang ternak. Orang beci dia pun dia pendatang juga. Boleh faham tak tu maksud dia? Orang bagi makan dia. Besar kemungkinan orang pun tak suka dia kan. Sebab namanya anjing. Tak ada orang yang suka. Binatang yang kotor kita kata. Tapi dia terhege-hege juga datang juga. Tu. Hidung tak macung, pipi tersorong-sorong. Nak ceritanya. Sebab apa? Sebab rasa berterima kasih sangatlah orang bagi makan tu. Akhirnya dia pun jadi setia. Padahal tak sedar orang tak suka dia. Ingat orang suka sangat dia tu kan. Padahal orang tak suka pun dia. Ya Allah ya Rahman, lebih dahsyat tu. Satu penghinaan yang telah Allah buat kepada manusia yang bagaikan bermentalkan anjing. Jadi berhati-hati. Kemudian kalau kita tengok lagi, sebab tu kita kena tengok bagaimana pemerintah, pemerintah layan kepada rakyat bawahan dia. Adakah mereka anggap rakyat bawahan dia adalah macam anjing? Apabila dia boleh sumbat, bagi, jadi dia boleh pegang orang ni. Tak. Manusia yang ada Allah, walaupun dia nampak orang bagi makan pada dia, dia kata rezeki tu datang daripada Allah, tapi melalui orang tu. Allah yang izinkan orang tu bagi makan kat dia. Maknanya kalau kita patuh kepada Allah Azza wa Jalla, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dia hanya buat takwa kepada Allah, walau di mana dia berada, dia buat apa yang Allah suruh. Dan dia tidak mengharapkan balasan daripada apa yang dia buat. Kerana apa? Rezeki Allah akan tentu daripada sumber yang dia tidak sangka-sangka. Tadi masa tengah menguruk tadi, tukar urut tu tanyalah, sembang. Okey, sebabnya Alhamdulillah Allah hantarkan dia untuk kerja dengan Ustazah ni. Dia kata apa? Kamu belajar mana dulu? Sebutlah cerita belajar sini. Okay, tak? Lepas tu kamu tak kerja ya? Dia kata.
Yang orang ada pangkat doktor tu, oh doktor tu dia kena belajar level 1 lagi naik daripada saya. Dia kena belajar PhD. Okay tak? Lepas naik PhD, boleh dapat pangkat doktor, kata. Barulah orang panggil ustazah doktor. Contohnya, ustazah Dr. Nur Hafizah Musa. Dia ada doktor kat sana sebab dia ada PhD, kata. Oh, kenapa kamu tak belajar? Kita rasa, ya Allah, otak pada masa biasanya orang belajar ambil PhD dia ada ruang, dia ada masa. InsyaAllah kata kalau ada ruang dan masa, dia sakit perut, pergilah makan dulu sayang. Adik nak minum. Adik nak tidur, pergilah sayang. Okay? Dia tak sihat, anda muntah, cirit-berit. Nak tidur kat Umi, sahabat Umi ada kelas dulu nah. Okay. Kemudian nak tidur tadi tu kat sini. Okay. Tidur. Jadi apabila sebut pada dia, habis tu kamu belajar dulu dekat sana pinjaman, macam mana kamu bayar sedangkan kamu tak kerja? Dia jawab. Punya kita sebut bahawa rezeki itu datang daripada Allah. Rezeki itu bukan datang daripada kerja semata-mata. Jadi sebutlah pada masa ustazah tengah mengajar, datang call daripada Yayasan Terengganu, minta untuk selesaikan sebab sampai surat saman. Ustazah kata, kenapa tiba-tiba sampai surat saman tak diberikan apa-apa pun sebelum daripada tu? Tiba-tiba terus bagi tahu saman. Sampai surat saman. Kita dah hantar, tapi kata saya tak terima pun surat tu. Saya tak pernah penerima surat. Jadi masa dia orang Yayasan Terengganu telefon ustazah tu, jadi baru habis kuliah kan tengah-tengah ni. Jadi dia orang tak kenal dengar. Jadi tanyalah berapa banyak ustazah masih terhutang. Ustazah sebutlah beberapa belah ribu. Ada, okey. Ustazah terhutang. Tak apa, kita orang akan buat kutipan untuk bayarkan. Ustazah langsaikan semua sekali supaya tidak menjadi beban kepada ustazah untuk mengajar. Jadi alhamdulillah, nampak tak namanya rezeki itu wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan bagi rezeki kepada kamu daripada sumber yang tidak disangka-sangka. Kan? Oh, jadi orang lain masih lagi terikat dengan hutang yang perlu ditolak setiap bulan ditolak atas pinjaman belajar dulu belum habis, kan? Tapi itu namanya rezeki. Subhanallah. Jadi justru itu penting sangat pada kita untuk memahami analogi ini. Sekarang kita tengok sikit. Jadi anjing adalah analogi sempurna bagi manusia yang bermentalkan sebagai penjilat. Okay. Iaitu manusia penjilat adalah kaum munafik yang lapar dan diberikan makanan oleh kaum kufar. Kaum kufar rela mengkhianati Allah, Rasulullah dan kaum muslimin demi memenuhi syahwatnya. Hawa nafsu duniawi telah menguasai kaum munafik sehingga mereka diperbudakkan oleh dunia. Itu sebenarnya yang nak di-highlightkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita tengok betapa hinanya manusia yang memiliki karakter anjing. Na'udzubillah min dzalik. Janganlah kita jadi manusia berkarakter anjing, kan? Jadi kaum munafik, Allah nak cerita siapa dia? Munafik. Kaum munafik adalah mereka yang mulutnya mengaku beriman tetapi hatinya menolak ayat-ayat Allah dengan keras. Bayangkan orang yang bagi makan anjing, kan tak? Secara jujurnya dia pun tak suka anjing tu, tapi dia ambil anjing tu sebab untuk kepentingan dia je, kan? Sebab nak suruh bekerja. Okay. Kenapa Umi asyik dia cerita pasal anjing yang nak ustazah tanya? Tidak? Okey. Sebab Umi nak ambil peringatan jangan sampai kita ni jadi macam anjing, kan? Okey. Kemudian orang-orang munafik ini, okey, hatinya menolak ayat-ayat Allah dengan keras, memusuhi kaum muslimin dan bermesra dengan kaum kufar yang telah memberikan mereka dunia. Allah menegaskan kaum munafik adalah mereka yang bertuhankan taghut dan menghalangi perjuangan Islam kerana hawa nafsu dia. Dan inilah yang sangat kita takut sebab tanda-tanda akhir zaman, kira tanda-tanda akhir zaman yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan yang disebut oleh Ibnu Khaldun. Dia kata apa?
Ya, dia sebut. Dia kata Ibnu Khaldun, suatu peradaban akan runtuh disebabkan oleh 5 perkara. Kamu tengok dia kata, kalau 5 perkara ni berlaku, hancur habis. Okay. Apa dia yang pertama? Ketidakadilan. Yang menyebabkan jarak antara orang kaya dan orang miskin terlalu lebar. Yang kaya bertambah kaya, yang miskin bertambah miskin. Jadi kalau ada benda ni ketidakadilan, kamu tengoklah. Sebab tu kita hari ni orang duduk berbahas dalam bab pencen gaji menteri, pencen gaji orang yang pernah jadi wakil rakyat, tapi tengok berapa fasal dia menjadi wakil kepada rakyat, kan? Kalau setahun saja, kalau 2 tahun saja ataupun berapa, adakah dia layak untuk menerima pencen ataupun tidak? Okey. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi justru itu apabila ketidakadilan inilah yang berleluasa yang menyebabkan adakah betul jika kita memelihara anjing? Kejap saya dah baca balik. Betul ke jika kita memelihara anjing, pahala kita akan berkurangan sebesar gunung Uhud setiap hari? Okey, ini adalah untuk orang yang saja-saja pelihara anjing. Okey? Kita boleh mengambil anjing, Islam membenarkan. Kita jangan kata Islam tak membenarkan, Islam pandang hina kepada anjing. Tak, Allah sentiasa memberikan keistimewaan pada setiap makhluk yang Allah cipta. Walaupun pada aspeknya kita nampak benda tu hina, Allah tetap mengangkat martabat dia. Jadi contohnya anjing, Allah mengangkat martabatnya adalah untuk binatang buruan. Jadi boleh tak kita pelihara untuk sebagai binatang buruan? Boleh. Binatang untuk menjaga tanam-tanaman dan juga ternakan-ternakan. Boleh. Kita ambil binatang tu digunakan untuk menjaga binatang ternakan kita. Kita pelihara binatang ternak sampai sebesar gunung. Macam mana nak jaga? Kita tak mampu. Lalu kita gunakan tenaga daripada anjing. Sebab dia boleh kejar serigala yang akan makan anjing. Jadi boleh Jangan kata tak boleh, memang dibenarkan. Kita nak letak, kalau nak ambil orang manusia yang jadi jaga, manusia kan lenanya. Betul tak? Nak tengah malam, waktu dia orang tidur. Jadi jaga pun tidur. Tata dia tak sedar orang masuk. Tapi anjing adalah makhluk yang sangat sensitif. Dia boleh hidu, dia boleh tahu. Dan dia boleh tengok, dengan sebab itu, cuma ada prasyarat. Untuk pelihara anjing tidak dibenarkan berkeliaran. Tak boleh letak berkeliaran, dia pergi rumah sana, dia pergi tepi atas-atas jalan merata-rata. Tak boleh. Kalau untuk jaga rumah, dia kena ada rumah dia sendiri. Dia akan menyalak kan? Dia kan mestinya dia kena lari. Tak. Dia gunakan dengan suara salakan dia. Okay, kalau kita nak jaga untuk binatang ternak, okey, sampai tempat yang binatang ternak baru kita lepas. Dia akan bagi tahu dia, kawasan ini saja kamu jaga. Dia akan ikut perintah. Begitu juga dengan tanam-tanaman. Bagi tahu dia, kawasan ini kamu jaga. Jangan bagi ada binatang yang masuk ataupun ada orang yang menceroboh. Dia akan jagalah. Allah memang bagi. Tapi lebih daripada itu, buat main-main, buat mandi, tak dibenarkan. Rumah siapa yang ada anjing, yang masuk dalam rumahnya, malaikat rahmat takkan masuk rumah dia. Sebab tu yang berkeliaran anjing luar rumah, ada keliling kelalang rumah dia juga, malaikat rahmat takkan masuk. Yang dibenarkan kalau nak jaga rumah betul-betul, ada tempat dia, khas tempat dia, jauh sedikit. Sebab tu kalau dekat Terengganu ni kan, ustazah dulu masa kecil-kecil, start daripada kecil lagi, memang biasa tok ustazah ni tok bidan. Jadi selalulah dia apabila berbidan ni kan, mengurut, dia tak kira rumah siapa dia pergi mengurut, rumah Cina pun dia pergi urut kan. Jadi ustazah selalu pergi rumah-rumah Cina, sampai sekarang pun ustazah baiklah dengan Cina-Cina kampung ni, kan tak? Cina-Cina kampung. Jadi apabila kita tengok macam mana dia jaga anjing dia, dia ada satu rumah. Dia kata, Mak Haji, dia kata, saya tahu Mak Haji kalau nak datang sini, jadi saya tak bagi anjing berkeliaran. Dia kata, ni ada rumah anjing. Dan saya buat kat rumah saya ni ada satu bilik khas untuk Mak Haji solat tau. Dia kata, subhanallah, subhanallah. Dan kita kenal, dia kata, kita tahu macam mana keadaan Mak Haji. Jadi, maknanya peradaban dia memahami tentang agama. Subhanallah. Itu orang Cina, orang yang bukan Islam. Kalau orang Islam yang pelihara anjing tapi buat berkeliaran lebih tahu daripada itu. Na'udzubillah min dzalik.
Sebab apa? Kes tidak memahami. Allahu Akbar, ramai orang betul. Hari ini kenapa mereka cuba mempermainkan agama melalui satu statement hari tu, acara penggak anjing. Pashmi kan, digunakan. Jom sama-sama pegang anjing, betul selfie kan, ambil gambar. Okey. Hantarkan pada Facebook. Sebenarnya itu adalah senjata musuh untuk senjata yang digunakan oleh bau hangit apa dapur? Sekejap sebab bau hangit sampai ke sini bau. Okey. Kemudian kat mana dah Ustaz tersentak bau hangit. Okey, yang pertama ketidakadilan. Yang kedua, kata Ibnu Khaldun, apabila bermaharajalailanya penindasan yang kuat menindas yang lemah. Apabila kes penindasan yang berlaku, apapun digunakan kuasa veto. Sebab ni yang kuat, dia tak kisah pun. Sehingga orang lemah akan mengatakan, yelah kita ni siapa, ikan-ikan bilis je. Kan tak? Okay. Yelah ikan jerung senang lah. Jadi bab penindasan ini yang menyebabkan akan berlakunya huru-hara. Yang ketiga, apabila runtuhnya adab atau adab para pemimpin negara. Macam mana sebenarnya kita berikan kepercayaan kepada dia untuk bawa kita mengenali Allah, mereka membawa kita kepada kecintaan kepada dunia. Mereka tak pimpin kita benar-benar sebagai pemimpin yang mengikut Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keempat, pemimpin yang tertutup tidak bisa dinasihati meskipun berbuat salah. Akan berlakulah huru-hara. Dia tahu, dia tak nak dengar nasihat orang lain. Sebab tu penting dalam Islam adanya majlis syura yang akan menegur kepada pemerintah. Yang kelima, bencana alam besar-besaran. Kesannya apabila bencana alam akan menyebabkan semua akan berubah. Kan? Semua akan berubah. Dan inilah benda yang sangat dahsyat yang namanya kiamat. Na'udzubillah. Okey, balik semula kita tentang anjing tadi kan. Okey. Jadi apabila manusia ni jadi orang yang munafik, dia sanggup buat apa? Orang munafik ni tanda-tanda pada tanda-tanda munafik. Apabila dia bercakap, dia berbohong, kan? Apabila dia beri amanah, dia khianat. Apabila dia, apa lagi satu lagi? Apabila dia bercakap, dia khianat. Apabila bercakap, dia berbohong. Apabila dia diberi amanah, dia khianat. Apabila dia berjanji. Apabila dia berjanji, dia mengingkari. Kan? Satu lagi? Empat benda. Ustaz apa terlupa, tiba-tiba hilang ni. Jadi apabila kita tengok karakter yang pertama, apabila dia bercakap, dia berdusta. Kan? Jadi untuk benda ni kita tengok bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia sebut, dia kata macam mana akan berlakunya akhir zaman nanti. Pemimpin-pemimpin manusia ketika itu seperti singa. Menteri-menteri mereka ibarat serigala dan hakim-hakim mereka ibarat anjing gila. Manusia yang ketika itu umpama kambing-kambing tanpa pedoman. Bayangkan. Kita kata apa yang menyebabkan macam ni? Maksud hadis ini menggambarkan suatu saat akan datangnya pemimpin-pemimpin seperti singa. Singa ialah binatang buas yang sering menerkam masanya tanpa pengampunan. Maksudnya dia koyak-koyaknya mangsa dia tanpa rasa belas kasihan. Ini yang kita sebut namanya sifat munafik tadi. Jadi dia lebih cinta kepada dunia dan sanggup buat apa sahaja. Okay, na'udzubillah min dzalik. Kemudian disebut sementara hakimnya adalah seperti anjing yang memutuskan berdasarkan hawa nafsu. Orang yang buat macam ni, kalau aku tak buat macam ni nanti aku kena buang kerja, nanti macam mana. Okey, semua mengikut kepada hawa nafsu, bermatlamatkan adalah dunia. Dan kemudian disebut kerana mendapat sogokan wang, singa yang buah dan rakuh ditambah oleh dengan hakim yang hobinya menjilat tadi, maka rakyat akan menjadi kumpulan kambing yang dizalimi, yang tidak dapat pembelaan.
Na'udzubillah min dzalik. Dengan khabar seperti inilah kita rasa, ya Allah, takutnya pemimpin yang jahat, hakim bagaikan anjing, hendak. Dan rakyat-rakyat akan boleh diperbodohkan, dikhianati. Dan inilah petanda-petanda akhir zaman kalau benda itu telah berleluasa. Sebab tu kita kena tampil ke depan. Tampil untuk menyatakan kebenaran. Allah nak tengok dalam keadaan seperti ini, siapa yang berani menyatakan kebenaran. Justru itu alhamdulillah Allah bagi kita pada hari ini masih lagi kan. Belum sampai tahap tu kan. Tahap yang ngeri tu belum sampai lagi, masih ada, kita rasa kita masih boleh bersahabat, kita masih ada yang boleh membimbing kita ke jalan yang benar. Subhanallah, subhanallah. Dan nikmat yang kita dapat pada hari ini kita pergunakanlah. Jangan sampai ketika saat itu datang tidak ada peluang lagi untuk kita bertemu untuk mematuhi perintah Allah Azza wa Jalla. Jadi rasanya sekadar itu kot 10:15 kerana masa dia kata 1 jam je, nanti Ustazah ambil masa ustaz lain pula kan. Okey, jadi kalau ada persoalan sedikit Ustazah? apa yang tak faham, ya. Ya. Jika ada sebarang persoalan, kita boleh buka soalan Ustazah? Okey. Ada yang nak bertanya, ada yang kat tangan tu, Maimunah nak bertanya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya nak wabarakatuh. tadi Ustazah bercerita berkaitan dengan anjing. Okey, sekarang ni saya nak tanya berkaitan dengan kucing. Sebab di taman saya ni, kalau kucing memang kita boleh bela kan. Ya, betul. Berbanding anjing. Tapi di taman saya ni memang banyak penggemar kucing lah. Jadi masalah sekarang ni kan, kucing-kucing tu dia masuk ke taman-taman, di halaman rumah, kencing, berak, semua tu. Jadi menimbulkan kadang-kadang bila bangun pagi, bila kita nak keluar tengok-tengok, kadang-kadang dah terpijak pula tahi di hadapan pagar kita. Jadi nak jaga daripada berlaku berbahasa muka dengan jiran, kadang kita tahan perasaan tu. Jadi macam mana nak selesai? Ustazah ada tak cadangan macam mana kita nak selesaikan masalah seperti itu? Pertama, Ustazah, ya sabar kejap Ustazah, Umi ada masa kejap yang nak habis dah. Okay, pertama Ustazah sebut, Allah tidak akan mendatangkan suatu perkara kalau bukan ada sebab. Jadi, siapakah yang menggerakkan anjing-anjing itu untuk berak depan rumah kita? Kucing-kucing tu. Siapa yang bagi izinkan semua ni berlaku? Kita kena sedar di sana adanya kuasa Allah. Okay. Dan apa yang Allah nak bagi tahu untuk kita relatekan dengan apa keadaan yang sedang berlaku. Kita bukan hanya fikir tentang masalah kita dengan jiran tersebut. Tak. Allah nak bagi tahu inilah masyarakat yang ada pada hari ini. Apa dia? Masyarakat yang tak kisah. Hendak buat apa sahaja demi kepentingan diri. Allah nak sebut macam tu. Dia bawa anjing, dia bawa kucing. Kucing tu dia nak berak merata-riti, terpulang apa semua. Betul kan? Jadi, apabila kita melihat macam tu, kita kena pandang apa yang perlu aku buat. Yang pertama sekali, kalau kamu rapat dengan Allah, mohon dengan Allah, Allah akan bagi jalan keluar. Kamu yakin benda tu? Sebut benda tu dulu. Jadi apabila kita jangan mengadu, kita jangan hanya mengharap daripada manusia untuk selesai. Tapi mengharaplah daripada Allah. Jadi apabila kita saling ada hubungan dengan Allah Azza wa Jalla, minta dengan Allah, ya Allah, aku tahu ini adalah salah aku. Ustazah nak relate kenapa macam ni? Ada satu kisah seorang ulama kan, dia masa kata silap Ustazah, masa Imam Bukhari nak pergi ambil hadis daripada dia kan. Lalu pada masa dia pergi ke rumah perawi tadi, dia tengok perawi tadi sedang kutu anjing, sepak-sepak kucing dalam rumah dia. Sebab apa? Kucing tu sedang berak matahari dalam rumah dia. Jadi apabila dia tengok, dia kata, oh, hadis ini tak boleh aku nak jadi dia adalah hadis yang sahih. Sebab perawinya akhlaknya buruk. Lalu dia kata, kenapa kamu sepak kucing ini? Dia kata, yelah, dia tak pernah berterima kasih. Dahlah bagi makan dekat dia. Tengok-tengok berak merata-riti dalam rumah. Lalu dia sebut apa dia? Itulah sebenarnya peringatan daripada Allah untuk kita. Allah nak suruh, kalau kata kamu tengok tu terus ingat dosa kamu apa dia.
Dosa kamu ialah Allah dah bagi kamu makan segala-gala percuma kepada kamu dalam dunia ini, tetapi sanggup kamu memberikan najis kepada Allah. Kamu tidak membesarkan Allah. Jadi akhirnya dia bertaubat kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya apa yang berlaku? Kucing tu sendiri tak berak dalam rumah dia. Jadi dia semua yang berlaku dalam hidup kita adalah hubungan kita dengan Allah. Itu pandangan Ustazah. Betul Ustazah, betul, saya setuju. Ustazah, kalau kita lah kucing liar, katakanlah kucing liar ya, bukan yang bertuan, masuk kat laman kita, kita tangkap kucing tu, kita hantar ke pasar, tempat yang pasar lah, tempat yang dia boleh makan. Boleh? Berdosa tak macam tu? Boleh? Tak berdosa. Sebab kita bukan bunuh dia, tapi Ustaz, mic tak dengar Ustazah. Tutup suara. okey. Boleh. Sebab apa? Kat tempat itu, kalau macam dekat tempat kawasan Ustazah ni, ada dekat kawasan pasar tu, tempat longgokan anjing orang dia. Maknanya mana-mana anjing lah, tempat longgokan kucing. Kucing. Jadi siapa nak bagi makan kucing, dia letak situ makanan. Siapa yang ada kucing kat rumah dia, dia tak nak ke apa semua, dia letak situ. Jadi kucing tu ada kawan. Dia ada tempat khas untuk kucing. Jadi itu ada terbaik lah kalau majlis dapat buat benda macam tu. Jadi kucing tu jangan berkenalan sama-sama dia je. Assalamualaikum Dekat mana? Ustazah. Kat mana? Pasar mana? Pasar Kampung Buluh. Dekat Kampung Bandar Buluh. Permaisuri. Okey. Terima kasih Ustazah. Okey, terima kasih. Satu soalan lagi ya. Inilah soalan lah. Okey, silakan Okey. Puan. Saya cuma nak kaitkan Ustazah. Saya tertarik Ustazah kata tadi, apa tu, bila macam kucing tu tak berterima kasih bagi orang yang bagi dia makan kan. Jadi saya nak kaitkan macam sekarang ni, kita selalu adalah kita tolong-tolong orang yang susah kan. Kita bagi duit ke atau kita bagi barang, makanan dan sebagainya. Dan saya perhatikan sekarang ni, dia punya jadi macam trend dia ialah orang-orang ni dia terima apa-apa pun tanpa ucap terima kasih pada kita. Sama ada kita pergi hantar di rumah dia in person, dia jumpa kita face to face pun dia tak kata terima kasih. Kalau lepas tu balik melalui WhatsApp ke apa pun, saya tak apa, saya fine with it. Tapi kadang-kadang kita fikir daripada segi orang tu punya budi, akhlak dan sebagainya. So macam mana pandangan Ustazah dalam hal ni? Sebab dia ada anak, saya tengok dia nak didik anak-anak dia. Kalau dia buat macam tu, dia tak ucap terima kasih dekat orang yang bantu dia. Bantu banyak tau Ustazah, bukan bantu sikit-sikit. Bukan saya sajalah, saya perhati orang lain sama. Bantuan yang kita bagi tu memang signifikan lah. Tapi dia tak ucap terima kasih. Jadi macam mana kita ni yang nak terima dia tu daripada segi perspektif kita lah sebagai pemberi. Daripada kacamata Allah lah kan yang pentingnya. Kita nak redha Allah kan. Okay, terima kasih. Okay. Pandangan Ustazah betul. Apa yang disebutin maksudnya menunjukkan kepada kita betapa rosaknya akhlak manusia zaman sekarang. Manusia yang tak tahu untuk berterima kasih. Itu dia kita boleh faham tentang pandangan. Maknanya Allah nak bagi tahu inilah masyarakat kamu yang tak tahu nak berterima kasih dan macam mana kamu kena buat macam untuk bagikan mereka berterima kasih. Okey, pertama. Kedua, apabila Allah bagi ujian tu kepada kita, kita bagi sedekah kepada orang, kita bagi infak pada orang dengan jumlah yang banyak, tapi orang tu tak ucap pun, balas dengan terima kasih. Paling tidak pun cara yang paling terbaik untuk ucap terima kasih adalah jazakallahu khairan katsira. Jazakillah. Maksudnya kita hanya minta Allah yang akan membalas dia. Paling tidak kita akan ucap macam tu. Jadi apabila dia tak ucap, terus kita tersentak hati kita. Bukan melihat kesalahan dia, tapi terus kita melihat pada kesalahan kita. Bahawa ya Allah, adakah engkau nak menegur aku yang tidak berterima kasih kepadamu ya Allah? Sedangkan terlalu banyak nikmat yang telah engkau beri kepada aku. Tapi aku ini adalah antara orang yang tidak berterima kasih. Jadi kita cuba untuk merilik satu aspek, kita melihat masyarakat untuk apa? Untuk kita mencari satu solusi macam mana nak selesai masalah masyarakat. Tapi yang kedua, kita kena juga relate benda itu adalah untuk kita. Allah datangkan orang itu tidak berterima kasih kerana Allah nak menegur kita melalui orang itu. Jadi akhirnya kita kata, ya Allah, aku ni kot yang tak terima kasih. Allah bagi aku sihat tapi tak gunakan kesihatan aku untuk Allah. Allah bagi aku mata, Allah bagi yang ni semua. Maknanya tidak berterima kasih menggunakan dengan cara yang terbaik untuk menjadi hamba yang terbaik.
Contohnya juga dalam kita grup pencinta sahabat pencinta Al-Quran kan. Jadi semua dekat situ siapa yang ingin memberikan sumbangan kan tak? Sebab untuk kelangsungan program. Jadi sekurang-kurangnya kita yang mengikuti kuliah-kuliah yang dilaksanakan oleh mana-mana badan kan. Kita memberi satu sumbangan bukan kerana apa? Sebab kita nak tunjuk kita adalah insan yang berterima kasih. Walaupun RM1, walaupun RM2. Itu pandangan ustazah. Bukan orang tu nak pun, bukan ustazah tu nak pun. Tapi bagi satu badan yang mengutamakan, dia perlukan untuk dia menjanakan untuk pelaksanaan program-program tersebut. Kalau tidak dia takkan tulis macam tu. Kan? Inilah tanda-tanda untuk menunjukkan kita adalah orang yang berterima kasih. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustazah. Okey, baik. Kiranya kita dah setakat ini ya Ustazah. InsyaAllah kita jumpa lagi Ustazah untuk masa yang akan datang. Jazakillahu khairan al-fadilah Ustazah Suraya. Ya. Hello, Assalamualaikum Ustazah. Saya nak tanya. Saya memang kucing tu saya bela tapi saya tak berkeliaran selama 18 tahun. Baru-baru ni tak baru lah 2 tahun yang lepas. Anak-anak kucing tu dia beranak-beranak, lepas anak tu suka masuk dalam enjin. Lepas tu anak saya, menantu saya ambil pergi letak kat tempat lain sebab risau dia mati. Adakah saya berdosa Ustazah? Saya memang dah bela kucing berkeliaran ni selama 18 tahun. Sedih sangat saya anak-anak kucing tu suka masuk dalam enjin. Macam mana tu? Adakah saya ambil kucing tu bawa ke tempat lain, saya berdosa tak Ustazah? Dia semua bergantung kepada niat masing-masing. Kalau kita buat untuk mencari redha daripada Allah, tidak ada apa pun. Sebab tu apa kita nak buat, kita tanya pada hati kita. Okey, sebabnya masa yang mencemburui kita, jadi tadi dah tutup majlis, nak tutup majlis terhalang dah. Okey, minta maaf banyak-banyak ya. Okey. Ya, saya rasa dah faham dan jelas seperti mana yang Ustazah dah jelaskan tadi. Dan jazakillahu khairan Fadilah Ustazah Suraya. Dan terima kasih atas ilmunya, atas pencerahan yang cukup jelas dan terperinci. Semoga ia memberi manfaat dan kefahaman bagi kita semua. Dan barang siapa yang menuju satu jalan untuk menuntut ilmu, nescaya Allah akan memudahkan satu jalan baginya ke syurga, insyaAllah. Dan saya mewakili pihak pengusaha, mohon maaf jika ada salah bicara dari saya, yang seperti itu hanyalah milik Allah SWT. Dan sebentar lagi kita ada lagi kuliah duha pada pukul 10.40 bersama-sama dengan Ustaz Harun untuk sesi tadabbur surah An-Nisa. Dan Ustazah, kita tangguhkan dulu majlis ilmu kita ini dengan kafaratul majlis dalam surah Al-Asr. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih Ustazah. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih